لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Pagi ini kita baca ayat 94. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum syuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun. Shadaqallahul 'azim. Wa laqad ji'tumuna furada, dan demi sesungguhnya kamu tetap datang kepada kami pada hari kiamat dengan bersendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami jadikan kamu pada permulaannya, pada mulanya. Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum, dan kamu tinggalkan di belakang kamu apa yang telah kami kurniakan kepada kamu. Wa ma nara ma'akum syufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum syuraka, dan kami tidak melihat beserta kamu penolong-penolong yang kamu anggap dan sifatkan bahawa mereka ialah sekutu-sekutu Allah dalam kalangan kamu. Laqad taqatta'a bainakum, demi sesungguhnya telah putuslah antara kamu dengan mereka. Wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun, dan hilang lenyaplah daripada kamu apa yang kamu dahulu anggap dan sifatkan bahawa dia memberi faedah dan manfaat kepada kamu. Sambungan kepada ayat ini terdahulu yang menyatakan bahawa manusia ini zalim dan lebih zalim lagi. Lebih zalim apabila dia memperdayakan manusia supaya menjadi sesat. Dia menjajalkan pemikiran karutnya itu untuk diterima oleh orang lain, sedangkan pemikiran itu adalah pemikiran yang tidak boleh diterima dan bertentangan dengan konsep tauhid, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak pemikiran yang dicipta oleh manusia dan mempengaruhi orang lain supaya menerima pemikirannya yang salah. Ayat dahulu menyatakan orang ini akan tiba satu hari nanti, dia tidak boleh lari daripada mati, dan pada ketika dia mati, malaikat akan datang memaksanya supaya tinggal dunia ini dalam keadaan dia begitu sayang kepada dunia. Malaikat berkata kepadanya, akhriju, keluar kamu, cukup hidup di dunia ini, kerana kamu tidak mengikuti peraturan-peraturan hidup dalam dunia ini. Kamu bukan saja sesat, kamu menyesatkan orang lain. Akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal hun, hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang paling hina. Kemudian ayat ini pula, ayat yang kita baca ini, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Ayat ini menyatakan bahawa manusia ini lemah. Dia lemah datang ke dunia dan akan pulang ke akhirat juga dalam keadaan lemah. Dia hanya diberi kekuatan kepadanya untuk sementara, kekuatan harta benda, kekuatan pangkat, kekuatan kedudukan, kekuatan tenaga dan berbagai kekuatan ilmu pengetahuan. Tapi untuk seketika saja dia akan pulang kepada Allah sebagaimana dia datang. Dia datang seorang diri, dia dilahirkan oleh ibunya, tak ada apa pun dia dibawa, tak ada apa, pakaian pun tak bawa. Dia dapat pakaian, dia dapat harta, dia dapat kekayaan, dia dapat pangkat, dia dapat ilmu. Selepas itu kemudian dia akan pulang pula, dia akan tinggal harta, kekayaan, pangkat dalam dia akan tinggal. Ayat ini akan menyatakan begitu. Walaqad ji'tumuna furada, dan sesungguhnya, dan demi sesungguhnya. Dalam bahasa Arab ni dia mempunyai 3 pengukuhan dalam ayat ini. Pertama sekali lam tu sudah cukup makna demi tu. Demi, lam muakkidatun lil qasam, lam membawa arti dan demi. Qad sesungguhnya, dan demi sesungguhnya. Demi sesungguhnya, satu, dua, demi satu sesungguhnya, dua.
Yang ketiga pula, ji'tumuna ini kata kerja yang menunjukkan masa lepas. Ji'tumuna, padahal perkara ini akan datang. Kalau ini tidak berlaku lagi, mati tidak lagi kita ni. Kalau ditujukan ayat ini kepada orang mati, apa gunanya? Dituju kepada orang hidup. Walaqad ji'tumuna, kamu telah datang kepada kami. Ya, kamu telah dulu pada hari ini tidak berkenaan. Ji'tumuna, kamu telah datang kepada kami. Ya, telah datang kepada kami furada bersendirian. Datang yakni mati, betul. Yani fi'il madhi menunjukkan masa lepas, sedangkan perkara ini belum lagi berlaku. Datang kepada kami, kamu telah datang kepada kami, belum. Datang artinya mati, artinya kiamat. Sekarang tidak mati lagi, sekarang tidak kiamat lagi. Mengapa Al-Quran menyatakan kamu telah datang? Ini menunjukkan taukid pula sekali lagi. 3 taukid, 3 pengukuhan dalam ayat ini. Pertama, lam yang membawa arti demi. Yang kedua, qad yang membawa arti sesungguhnya. Yang ketiga kata kerja fa'il madhi yang menunjukkan masa yang telah lalu, padahal dia belum berlaku. Kiamat disebut ata amrullahi fala tasta'jiluh, kedatangan kiamat sudah datang, jangan kamu minta supaya disegerakan. Belum datang, tetapi perkara ini oleh kerana mesti datang diungkapkan dengan telah datang, dengan masa yang telah lepas. Katanya, walaqad ji'tumuna furada, dan sesungguhnya kamu akan datang, yakni tetap datang kepada kami pada hari kiamat dengan bersendirian. Jadi kalau begitunya, harta yang duduk cari banyak-banyak ni, pangkat lagi, kedudukan lagi, kemewahan hidupnya, kemudian padahal kalau tak ada guna langsung, tak ada guna langsung barang-barang ini. Kamu akan datang bersendirian. Takkan bawa orang yang paling kamu sayang sekalipun, tak tahu duduk di mana, pada anak kamu, keluarga kamu, isteri kamu, tak ada. Kamu datang bersendirian, furada, berseorangan. Bukan saja datang berseorangan, kain pun tak ada. Pada ketika itu kain tak ada, kasut tak ada, kepiah, semua dia tak ada. Aisyah kata hufatan uratan ghurlan. Hufatan berkaki ayam, ghurlan asal semula jadi tak berkhatan. Hufatan uratan bogel datang pada hari kiamat nanti. Padahal dia kaya, padahal dia berharta, padahal dia bertenaga, padahal semua sekali. Ji'tumuna furada. Ayat ini untuk memberi peringatan khusus kepada orang yang mempengaruhi orang lain supaya terus menjadi sesat. Orang yang menggunakan kepintarannya untuk mendapat harta benda, untuk mendapat kekayaan dengan menipu orang lain. Dia pintar dalam menipu manusia sehingga dia dapat membuat kekayaan, membuat harta. Kemana dia akan pergi? Apakah harta yang ditipunya, yang digunakan dengan kepintarannya itu dia akan dapat? Tak akan dapat apa-apa. Walaqad ji'tumuna furada maknanya sendirian. Furada juga maknanya seorang-seorang. Saya tinggal di rumah saya seorang-seorang. Furada namanya. Lawan bagi furada, jamaat, berkumpulan, jamaat. Semayang berjamaah, semayang kumpulan namanya. Semayang kumpulan, berjamaah. Semayang seorang-seorang, semayang furada. Semayang fard, semayang bersendirian. Walaqad ji'tumuna furada, dan sesungguhnya kamu akan tetap datang kepada kami bila pada hari kiamat dengan bersendirian. Tidak kiamat pun datang bersendirian sendirian dia. Dia dah pergi kubur tu, kira-kira dunia ada lagi lah orang hantar ke kubur, lepas tu dia tinggal. Lepas tu Nabi kata duduk di kubur, duduk di kubur. Bila hantar pergi orang pergi bawa mayat ke kubur, lepas pada dia tanam, tutup semua sekali, duduk dulu, jangan cepat balik. Kalau kita pergi sembahyang, kita baca dulu wirid, baca wa ilah hukum, baca tasbih, baca. Pergi ziarah, pergi ke kubur pun Nabi kata tunggu sehingga berapa lama nak tunggu? Sehingga kadar orang sembelih unta selesai dilapah untanya, selesai buang kulit, selesai potong dengan tulang, daging apa semua sekali, letak dalam bekal, boleh bawa balik. Itulah selama itu. Berapa lama kadar sembelih unta? Yalah, berapa lama kita boleh siap unta? Berapa lama kita boleh siap? Kita boleh siap dalam masa 2 jam. Oh, pintar tu, pintar. Jangan kira lah orang Arab. Kita
kita barangkalinya ada sekurang-kurangnya 3 jam 3 jam yang nak duduk dalam tu, nak bersih, nak lapar, nak bersih dengan najis semua sekali, itu maulah 3 jam, duduklah 3 jam 3 jam qadra jazur apa begitulah lebih kurangnya. Nabi SAW bersabda. Jadi itu hanya setakat itu saja. Setinggi-tingginya pun orang tunggu, lepas tanam di kubur 3 jam saja, lepas tu baliklah orangnya, datang lagi buat apa. Kalau tunggu pun tak ada guna juga. Kalau tunggu pun malaikat maut datang, malaikat maut dah datang dah, bukan nakir datang juga. Kalau kita tunggu bukan nakir tak datang, tak apa, bukan dah datang, dia tengok ada orang lagi, dia kata balik dulu. Mari ada duduk tunggu katanya, balik dulu. Tak ada, dia belasah lah. Dia soal lah, kita pun dah tak nampak tu alam lain. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kita tak faham lagi macam bersendirian macam mana dalam kubur. Tak ada malaikat-malaikat, tak ada kawan-kawan. Kan kubur ni beribu-ribu dah orang ni, kubur lama ni, bukan kubur baru. Kubur baru takut sungguh. Kubur wilayah ni baru dia baru buka di Bukit Nuh di sebelah. Adalah satu kawasan dia dapat berpuluh-puluh hektar. Nak ganti kubur Bukit Kiara ni pasal dah penuh dah. Orang nak sini pasal ramai kawan. Ni sini masuk ramai. Sampai baru buka, takut sungguh dalam hutan. Iyalah, tempat ramai-ramai pun tu katanya furada. Jangan sebenarnya dipengaruhi oleh ramai orang. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami jadikan kamu dulu pun seorang-seorang juga. Kamu keluar daripada perut ibu kamu seorang-seorang juga. Tak ada siapa pun duduk tolongnya pada ketika ini. Kamu yang bersusah payah nak keluar daripada alam rahim dan masuk ke alam dunia ni, bukan main susah. Dari susahnya dia keluar tu, kalau patut dia menangis, dia boleh menangis, dia rauh juga. Yang juga nak yang susah, tak ada siapa tolong dia. Demikian jugalah kamu dulu pun besok nanti macam tu juga, nak pergi hari kiamat, datang seorang-seorang, susah pada ketika ini. Jadi kalau begitu, soalnya di sini, buat apa menipu? Buat apa menipu dalam dunia? Buat apa himpun kekayaan dengan cara haram? Buat apa kita gunakan jalan-jalan yang tidak sebenar untuk mendapat kekayaan? Buat apa? Kalau kita boleh bawa pergi ke dalam kubur dan boleh tolong kita, ya. Tapi tidak, buat apa? Duduk lebih kurang saja di sini, cukup, tak payah. Mati pun mudah. Pasal apa? Pasalnya lepas pada mati tak ada berebut dah, nak wasiat lagi, pesaka lagi, nak bagi tu, tak ada dah. Ini cara Al-Quran mudah saja. Tapi kita kata takkanlah macam itu. Sekali harta benda ni mahukan juga. Islam tidak menolak harta benda, tetapi pengurusannya istilah betul. Kama wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum, dan kamu tinggal ma khawwalnakum, harta benda, pangkat, kedudukan yang kami telah beri kepada kamu dulu waktu kamu dalam dunia dulu, kami beri kepada kamu harta. Alhamdulillah, dengan harta yang kami beri itu kamu dah jadi mewah. Kami berikan kamu pangkat, kamu kedudukan, kamu di dunia dihormati orang. Kami berikan kepada kamu ilmu pengetahuan, kemudian kamu gunakan dengan cara yang betul. Alhamdulillah. Tapi ilmu pengetahuan ini kita selalu sebutnya dahulu senjata yang dua mata. Dia boleh makan semua sekali. Dua-dua ini dia boleh makan. Dunia pun dia boleh, akhirat pun boleh. Untuk menipu pun boleh juga dengan ada ilmu. Sebenarnya ilmu ni tidak semesti ada ilmu tentu baik, tidak. Kadang-kadang dengan ilmu lah penipuan itu boleh dilakukan dengan secara yang lebih pantas. Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum, kami tinggalkan kamu di belakang kamu. Kamu tinggal apa yang telah kami kurniakan kepada kamu. Kamu tinggal wara'a zuhurikum, di belakang kamu. Dia tidak kata setakat kamu tinggal di belakang. Arti bila tinggal di belakang ni, kamu lupa dah segala-galanya, tak ada benda perkara itu. Kamu tahu bahawa perkara ini tidak berfaedah. Wa ma nara ma'akum syufa'akum, dan kami tidak melihat serta kamu penolong-penolong kamu, allazina za'amtum annahum fikum syuraka. Kami tidak melihat penolong-penolong yang kamu anggap dan sifatkan mereka adalah sekutu-sekutu Allah kepada kamu. Tak nampak pun yang kamu dahulu kamu sembah dia, kamu puja dia, kamu jadikan dia ni sebagai sekutu-sekutu kepada Allah. Sekarang kamu datang pada hari kiamat, tak nampak pun. Kalau dulu kamu sembah batu, kayu, tenaga, berbagai-bagai lagi, mana barang itu? Tak ada sekarang.
ternyatalah bahawa kamu akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang ada pada kamu. Yang ada pada kamu amal ibadat, itulah bekalan kamu. Yang ada pada kamu ialah zikir, sedekah, kebajikan, itulah saja bekalan yang berfaedah kepada kamu pada hari ini. Ini Al-Quran. Selepas daripada dia membicarakan orang yang sombong dalam dunia ini, dia patahkan segala-galanya itu. Dia patah, dia musnahkan habis sehingga hati menjadi kecut. Kecut hati bila bercakap tentang mati. Mati, dengan kesusahan mati, dengan bersendirian pula dalam kubur. Takut kita, takut. Itulah keadaan sebenarnya, itulah kenyataannya kepada mereka yang menggunakan hidupnya ini untuk jalan-jalan yang salah. Laqad taqatta'a bainakum, sesungguhnya telah putus di antara kamu. Tak ada hubungan yang selama ini berkamai ramai kawan-kawan. Duduk sekejap bunyi telefon, duduk sekejap telefon, tak boleh nak bercakap, telefon masuk, telefon. Oi, hubungan dia cukup ramai. Keluar pulanya duduk seorang-seorang bercakap dengan handphone pula. Setiap usaha tak cukup dengan setiap usaha, habis ramai. Hari akhirat laqad taqatta'a, putus habis dah kawan baik dulu pun tak mahu lagi dah, tak mahu. Waktu hidup saja sebenarnya dia datang mari, bukan main-main. Waktu hidup dia, bila mati tak masuk rapat dah. Dia dekat luar je. Macam mana? Bila buat apa tak ada. Itu je. Tak ada kata mari dia cium kita, lepas pada mati dia cium kita. Kalau macam tu boleh tahan. Tak ada. Kawan baik dia tanya kat luar je. Dia mari tengok jauh-jauh, sentuh kepala pun tidak. Patut-patutnya mari tengok mayat kita, tengok dah buka kepala, sentuh lagi sejuk ke panas ke misalnya. Tak ada, dia pun dah takut dah. Laqad taqatta'a dalam bahasa Arabnya inqata'a, maknanya sudah terputus, tak tahu sebab apa terputus. Laqad taqatta'a, sesungguhnya dia telah putuskan. Orang cakapnya masuklah tengok mayat tu macam mana. Tak apalah cukup dekat tu lah. Tak mahu, itu makna taqatta'a. Inqata'a, taqatta'a dia makna biasa. Laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun, dan hilang lenyaplah daripada kamu apa yang dahulu kamu anggap dan sifatkan dia berfaedah. Dulunya kita anggap berfaedah ni benda-benda ni, dekat nak mati dia mai tolong. Tak ada. Jadi kalau begitu Quran memperingatkan, carilah sesuatu yang boleh memberikan kepada kita faedah untuk mati, dan sebaik-baiknya ialah keupayaan kekal dan abadi. Quran menyatakan begitu, dan hadis lebih menjelaskan lagi, iaitulah 3 perkara sekurang-kurangnya: sedekah jariah, anak soleh, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang boleh diambil manfaat daripadanya. Ini 2-3 perkara berfaedah. Lain-lain daripada itu hilang saja, jadi abu angin. Kemudian seterusnya, innallaha faliqul habbi wan nawa, wallahu subhanahu wa ta'ala.